الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayat yang ketiga surah Yunus, muka surat 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والعمل فيه برحمتك يا الله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah, tajuk yang kita boleh buat daripada ayat 3 dan 4 ialah mencari cara hidup yang benar. Mencari cara hidup yang benar. Sebab apa mencari? Kita tengok ayat pertama hari ini, iaitu ayat 3. Inna rabbakum Allah. Itu ayat yang lengkap. Inna rabbakum Allahu. Sebelum kita masuk kepada alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa bi'idnihi illa min ba'di idnihi. Sebelum tu kita kena cari dulu, baru hidup kita betul. Kena cari dan faham dulu. Inna rabbakum Allah. Isu kita yang paling penting dalam hidup kita, rububiyah. Allah sebut di sini inna rabbakum Allah. Kalau kita nak betul hidup, kita kena cari antara Rabbakum dengan Allah itu benda asas. Walaupun kedudukannya Rabba dulu baru Allah kemudian, benda asasnya yang benar. Gitu kan? Dalam arti kata yang lain, dari sudut bahasa, cari subjek dalam ayat. Adakah Rabb itu subjek kerana dia di depan, ataupun Allah itu subjek kerana dia ismul dzat, lafzul jalalah, dan Rabb itu ialah sifat. Ini kita kena pasti. Walaupun kita kata Allah susun ayat ini inna rabbakum Allah. Dalam isu inna rabbakum Allah ni, tidak boleh kita jadikan Rabba sebagai subjek. Tak boleh. Sebab dia bukan zat, dia adalah sifat yang datang daripada Allah. Yang menjadi subjek ialah Allah di sini. Sebab ayat ini inna rabbakum Allah, kalau kita buat inna, dia jadi rabbukum Allah. Dia tak boleh baca rabbana, dia baca rabbukum. Tuhan yang, macam mana kita nak terjemah? Tuhan yang mencipta kamu, rabbukum ni. Tuhan yang mentadbir urus kamu. Tuhan yang memberi makan kamu. Tuhan yang menghidup kamu. Tuhan yang mematikan kamu. Allah. Maksudnya Allahu Rabbukum. Kan? Allah itu subjek. Allah itu tempat tuju. Allah itulah pencipta. Allah itulah segala-galanya. Jadi dalam ayat ini Allah adalah subjek. Kalau Allah itu subjek, mesti setiap subjek ada predikatnya, ada khabarnya.
Mana khabarnya? Rabbakum. Rabbakum khabar. Kenapa khabar dulu? Sebab manusia dalam menilai kehidupan, dia cari yang berkuasa. Yang berkuasa itulah yang menjadi sembahan dia. Yang berkuasa itulah yang menjadi pujaan dia. Yang berkuasa itulah yang menjadi tauhid dia. Maka dia tengok Rabba dia siapa? Kan, Rabba dia. Dia kadang-kadang orang kata tak ada pegangan agama pun. Allah pun tak ada. Dia Rabba dia adalah kehidupan. Macam komunis, kan? Komunis. Kuasa dia ada Rabba. Kan? Ada Allah sebagai Tuhan. Orang yang ambil Allah sebagai Tuhan, dia tolak. Dia hapuskan komunis. Kan? Jadi isunya Rabb yang menguasa. Kalau komunis, yang menguasanya diri dia. Kuasa yang ada pada dia. Dia akan mengkontrolkan semua rakyat yang ada di bawah dia. Dia yang menentukan. Firaun, rububiyah dia adalah diri dia. Kan? Dia merasakan ana rabbukumul a'la. Tak ada Tuhan lain. Kan? Qarun, Rabba dia harta. Dan Qarun, Rabba dia harta. Jadi isu yang diikuti oleh manusia ialah rububiyah. Oleh sebab itu Allah datangkan dengan khabar dulu. Inna rabbakum, sesungguh yang mengurus kamu. Rububiyah ni ialah bukan disebut rububiyah, disebut urus, tadbir. Rabbil alamin, pengurus alam. Tuhan punya alam yang mengurus alam. Rabbin nas, yang mengurus manusia. Rabbil falaq, yang kita tak nampak ni, siapa yang urus? Semua Allah. Maka Allah adalah saja. Allah adalah tempat tujuan. Tetapi kenapa didahulukan Rabbah? Untuk menetap, menentu, menyempurnakan pegangan manusia. Peganglah rububiyah kamu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu duduk di kuasa manapun, kuasa rububiyah ini, kalau kamu orang kaya, kaya kamu tidak boleh menjadi rububiyah. Kalau kamu seorang yang berkuasa, kuasa kamu tidak boleh menjadi rububiyah. Dan apa pun tidak boleh menjadikan kamu Rabb ataupun kekuasaan. Sebab inna rabbakum Allah. Boleh? Itu. Sebab itu didahulukan Rabbah, khabar. Sebab itu kita kata mencari kehidupan yang benar itu mesti Allah sebagai subjek, tempat tuju, sebagai asas kehidupan. Sebab apa kita kata Allah Rabbakum? Ada sebab-sebabnya. Pertama, alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Tuhan. Allah lah sahaja yang mencipta langit 7 lapis, wal arda, objeknya. As-samawati wal arda, ayatah. Khalaqa Allah as-samawat, akan 7 lapis langit, wal arda, akan 7 lapis bumi. Kemudian dikaitkan time mencipta langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada jangka masa 6 hari. Sama ada 6 hari yang kita kira sekarang ataupun 6 hari di sisi Allah, terserahlah kepada ketentuan Allah. Tetapi Allah tak ikat. Dia tak kata fi as-sittah, fi sittati al-ayyam. Kalau dia kata al-ayyam, alif lam, makna hari kita ni. Kalau ayyam nakirah, tak tentu hari mana yang Allah maksud, terserah pada dia. Tapi kalau hari dunia kita tahu, kalau hari di sisi Allah kita tahu. Hari di sisi Allah di akhirat nanti, inna yawman indallah, sesungguhnya satu hari
bila kita kembali kepada Allah ni, ka'al fi sanatin mimma ta'udun, macam 1000 tahun ikut kiraan kita sekarang. Satu hari di sisi Allah macam 1000 tahun ikut kiraan kita. Itu di sisi Allah. Sama ada hari itu hari yang di sisi Allah ataupun hari yang kita kira sekarang, itulah ketentuan Allah. Tidak menjadi persoalan kita. Itu persoalan Allah. Allah boleh sebut kun fayakun, nak jadi tu jadi tu. Lepas selesai mencipta langit dan bumi, dia tak sebut isi dia. Dia tak sebut isi langit dan isi bumi. Di sini dia sebut cipta langit dan bumi. Yang pokok, yang bukit, yang duduk atas bumi dia termasuk belakang, ataupun langit bumi saja kosong. Kita kena rujuk kepada ayat lain. Macam mana dalam 6 hari ini Allah cipta. Contohnya ayat contohnya ayat muka surat 5, cuba tengok. Ayat yang ke ayat bawah sekali. Muka surat 5 ayat bawah sekali. والذي خلقكم ما في الأرض Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan huwallazi khalaqa lakum, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu ma fil ardi. Ma tu maknanya benda-benda yang kita tengok yang ada atas bumi ni, yang ada atas bumi semua sekali. Summa maknanya sebelum dia cipta ma fil ardi ni, dia cipta bumi dulu. Buat bumi. Dalam ayat ini dia kata alladzi khalaqas samawati wal ardh secara umum. Dalam ayat yang sebelum ni, ayat 26 kan? Ayat 26 tu Huwallazi khalaqa lakum ma ni bukan bumi, benda yang duduk di atas bumi jami'an, thumma stawa ila sama. Masa itu langit tidak sempurna lagi. Tak sempurna ni dalam bentuk awan, macam awan gitu, tak takut macam kita tengok lagi. Fasawahunna, maka Allah bentuk kan langit itu jadilah sab'a samawat, jadilah 7 lapis langit. Maknanya dalam 6 hari ini bukan sekadar Allah cipta langit dan bumi sahaja, Allah telah mencipta segala yang ada di atas bumi dan di atas langit dalam masa 6 hari itu. Sebab apa kita kata begitu? Ayat tadi, ayat 29 surah Al-Baqarah menerangkan demikian. Juga ayat selepas tu, summa stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa. Istawa itu buat, khalaqa thumma stawa. Istawa ni dia mengurus, dia istawa berada di arasy. Macam mana kita tidak boleh mempersoalkan. Sebab apa istawa 'alal 'arsy? Sebab apa? Sebab apa? Jawab dia kat mana? Kalau orang tanya, kenapa dia istawa 'alal 'arsy?
Jawab dia ayat terakhir surah Taubah. Sebab wa huwa rabbul arsyil azim. Sebab wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa istawa 'alal arsy? Sebab dia Tuhan pemilik arasy yang besar tersebut. Dia buat apa bila berada di atas arasy, duduk istawa 'alal arsy, buat apa? Jawab dia ayat lepas pada itu, yudabbirul amra. Yudabbirul al-amra. Dia mengurus, tadbir urus. Duduk atas arasy, yudabbirul amra. Ingat, dia utus rasul, dia utus malaikat, dia utus ulama, dia utus orang-orang saleh untuk mengurus alam ini. Setiap umat ada rasul, setiap detik yang kita bergerak ini malaikat ada sebelah kita. Siapa yang mengurus ini? Yudabbir, dialah Allah mengurus al-amra, segala urusan. Urusan kita duduk sini, malaikat ada urus kita. Hati kita macam mana, mulut kita macam mana, pemikiran kita macam mana, malaikat akan catat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita buat keputusan dengan keinginan kita? Kita tengok Quran lain, kita nak buat keputusan keinginan kita. Kata Allah, ma min syafi', ma min syafi'. Dalam yudabbirul amra tu, dalam pengurusan Allah kepada bumi dan ahli bumi, kepada langit dan ahli langit, ada tak campur tangan orang lain yang boleh merubah kehendak Allah? Tak ada. Jawab dia, tak ada. Sebab apa? Allah kata, ma min syafi', tidak ada siapapun. Kenapa kita kata siapapun? Sebab syafi' itu nakirah, ghairu maqsudah, amma. Syafi' ni manusia ke, jin ke, mana-mana makhluk yang boleh memberi kuasa syafaat. Sebab dia nakirah. Mana-mana syafi' yang ada kuasa tidak mampu memberi bantuan kepada makhluk-makhluk yang dia ada di atas bumi ini, illa, ada kecuali, illa min ba'di izni, kecuali sesudah mendapat izin Allah. Oh, inilah Allah Tuhan kita. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Kenapa? Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat sebelum tu, apa dia buat? Indama, ketika mana istawa 'ala al-ard, 'ala al-'arsy, apa dia buat? Jawab dia, yudabbirul amra. Dia urus segala urusan. Ada tak orang lain berkuasa mencuri kekuatan Allah dengan mengubah kehendak dia? Allah menjawab, ma min syafi' illa min ba'di izni. Ada lagi selain daripada itu? Ada. Kalau begitu, ambil keputusan kita dalam hidup kita. Zalikum Allah, itulah Allah. Ayat selepas itu, zalikum, itulah, zat itu, li untuk, kum untuk kamu. Zalikum, kalau kita terjemah zat itu ataupun ini, li untuk, kum kamu. Itulah bagi kamu semua wahai manusia, Allah yang kamu nak kenal. Siapa dia? Tengok dia, khabar dia mari balik dia. Rabbukum. Kita boleh kata di sini zalikum Allah. Zalikum mubtada, Allah khabar. Nilai tak sama dengan atas.
Kita boleh kata Allahu Rabbukum. Allah itu mubtada, Rabbukum khabar. Allah dan Rabbukum khabar bagi zalikum. Kita boleh kata zalikum Allah, berhenti situ. Berhenti situ. Zalikum Allah. Itulah untuk kamu Allah yang sebenar. Lepas Rabbukum, kita kena takdir. Huwa Rabbukum. Dialah Tuhan yang mengurus dan mencipta, mentadbir urus kamu. Lalu apa kamu nak buat sekarang ni? Kamu dah kenal dia. Fa'budu. Baru mari uluhiyah. Baru mari uluhiyah kepada Tuhan. Fa'budu. Maka beribadatlah kamu hanya kepada dia. Okey. Sekarang Allah tanya lagi. Afala tadhakkarun? Sekarang ni kamu dah faham ke? Dan dapat ilmu ke? Dia tanya. Sekarang dapat ilmu ke? Kita jawab apa? Bala. Jawab kita, bala. Betul ya Allah. Kamu dah faham. Itulah kamu. Boleh tak kau nak ibadat kepada selain pada Allah? Siapa yang ibadat selain pada Allah? Okey, saya kerja sibuk ni. Saya kerja sibuk, tak sempat nak sembahyang. Boleh kata sempat nak sembahyang? Tak boleh kalau kenal Allah. Kalau kamu kerja sibuk, kamu tinggal solat, afala tadhakkarun? Kamu tak faham lagi ke? Tak berilmu lagi ke? Tahu tapi tak nak ikut. Jahat kita situ. Sombong kita di situ. Sebab setelah kita kenal Allah, yang Allah kata ma bi syafi'in illa bi idnih. Kau cari harta macam mana pun, tak ada siapa boleh beri gaji pada kamu kalau Allah tak izin. Kan? Sebab apa? Sebab Mudabbirul Amr, dia yang urus segala urusan. Sebab apa? Sebab Huwa Rabbul Arshil Azim, dia pengurus. Sebab apa? Sebab Huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sebab apa? Sebab Allah Rabbakum. Kita kenal gitu. Jadi sekarang ini Allah tanya, afala tadhakkarun? Tadhakkarun fi'il madhi, waw nun di akhir ada. Macam mana Ustaz? Tadhakkarun, kalau tadhakkara ya tadhakkarun, tadhakkara ya tadhakkarun, tadhakkarun. Tapi kenapa ada satu ta je? Ingat, kalau kita jumpa tadhakkarun ada nun di akhir, bahawa sesungguhnya kalimah ini asalnya ada dua ta. Tatadhakkarun. Afala tatadhakkarun. Kenapa jadi satu sa dan ta? Tadhakkarun shortcut. Sebab semua orang tahu bahawa fi'il tadhakkarun wajib ada dua ta. Maka tak perlu sebutlah dua, sebut satu je supaya senang, cepat masuk ke hati. Tatadhakkarun, banyak kerja. Dua kali. Tadhakkarun, terus ingat sampai ke hati. Gitu. Jadi asalnya afala tatadhakkarun. Apakah sekarang ini kamu telah mengambil pelajaran, kamu terdidik dengan didikan tauhid daripada Allah SWT? Betulkan hidup kamu, pasti kamu mulia. Betulkan rububiyah kamu, pasti kamu tidak akan sembah kecuali Allah. Itulah ayat yang kita belajar pada pagi yang mulia ini dalam ayat 3 surah Yunus. Kalau inilah hidup kita, inilah sebenarnya kejayaan. Dan inilah sebenarnya taubah yang Allah sebut dalam ayat 1. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat dalam surah Taubah
yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Subhanallah, kan? Janganlah kita termasuk orang-orang yang merasa pelik bila Allah memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki biasa yang tujuan dipilih Rasul itu untuk memberi peringatan an-anzirin nas dan membawa wa basyiril ladzina amanu, berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apakah berita gembira kepada orang-orang yang beriman? Iaitu untuk mereka qadama sidqin inda rabbihim. Ini istilah baru yang kita sebut semalam, qadama sidqin. Qadama, tapak kaki benar. Duduk dalam syurga jalan mana pun sempurna. Tidak panggil qadama sidqin. Bila duduk dalam syurga digelar orang itu qadama sidqin, kaki, tapak kaki yang benar. Kita ni duduk di dunia kadang-kadang qadama sidqin, kadang-kadang qadama kadibin. Dah, pergi tempat yang tak betul qadama kadibin, kaki pembohong. Ni kaki bohong, ni qadama sidqin. Kita sebut gitu lah, ni kaki bohong. Orang yang banyak bohong dia panggil kaki bohong, kan? Yang ni kaki benar. Bila Nabi SAW dianggap qadama sidqin, Nabi tak pernah melakukan maksiat kepada Allah SWT, maka Nabi dimasukkan ke syurga. Maka orang-orang yang mendapat basyiril ladzina amanu wa beriman itu untuk mereka qadama sidqin inda rabbihim. Dalam istilah lain disebut qadama sidqin, pahala-pahala yang melayakkan dia hidup bahagia di akhirat yang Allah simpan. Orang kafir macam mana? Kita tengok berikut. Ayat 3 itu penting dalam hidup kita, untuk urus hidup kita dan untuk mengambil pegangan dalam hidup kita. Kalau kenal inna rabbakumullah, maka wajib pada kita fa'buduh, ubudiyah, uluhiyah. Fa'buduhu, itu perintah. Perintah pun dalam bentuk jamak tu. Fa'budu, jamak. Maka kamu semua berabdi dirilah kepada Allah. Okey, afala tatadakkarun, ay afala tadakkarun. Kita jawab, bala ya Allah, benar ya Allah, kami dah faham. Kalau begitu, kalau kamu faham, satu lagi aku nak ingat pada kamu. Apa dia? Ilaihi marji'ukum jami'a. Tiada pilihan lagi. Bila kamu mati, hanya jumpa aku je, tak jumpa orang lain. Maknanya itu pun termasuk di bawah yudabbirul amra tu. Termasuk di bawah yudabbirul amra. Antara Allah mengurus urusan ialah semua yang mati ni, yang akan mati ini akan dibangkit, dan hanya ilaihi. Ilaihi itu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Mana mubtada dalam ayat ni? Marji'ukum. Maknanya isu di sini marji'. Marji' ialah tempat rujuk, tempat pulang, tempat kembali. Marji'ukum ilallah jami'an, ay jami'akum, jami'ukum, semua kamu, tempat kembali kamu kepada Allah. Tetapi kenapa didahulukan ilaihi, sedangkan ilaihi itu duduk ujung? Kerana bila didahulukan ilaihi, wajib kita faham bahawa tak ada satu makhluk pun boleh memilih untuk tidak pulang kepada Allah, satu, ataupun memilih jalan lain untuk pulang bukan kepada Allah, tak ada. Baik itu didahulukan khabar alal mubtada atas mubtada marji'ukum, walaupun marji'ukum itu sepatutnya duduk di depan tanda subjek ataupun mubtada.
Seperti juga inna rabbakum Allah. Wa'dallah. Wa'dallah. Bagi atas. Wa'dallah. Satu lagi, wa'dallah. Selain daripada ilaihi marji'ukum, selain daripada ma min syafi'in illa min ba'di idni, ada lagi ke? Ada, iaitu wa'dallahi haqqan. Wa'da kata terbitan daripada wa'ada ya'idu wa'dan. Ada lagi wa'ada ya'idu wa'id. Kalau wa'dan, janji baik, janji syurga. Kalau wa'idan, janji azab, janji neraka. Di sini wa'dan, ingat, kalau kamu betul, pegangan hidup kamu betul, kamu mengabdi diri pada Allah betul, wajib kamu mendapat wa'd Allah. Wajib kamu mendapat wa'd Allah, syurga. Dia terjemah itu, sungguh janji Allah itu benar. Tak ada perkataan wa'd sungguh, tapi disebut terjemah sungguh janji Allah. Kerana perkataan wa'da adalah maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Kalau kita belajar ilmu bahasa, dia adalah objek kepada fi'il dan fa'il yang disembunyi. Wa'adallahu wa'dan. Jadi dia buat wa'ada, dia buat Allah, dia sebut wa'da dan disanad pada Allah. Wa'dallah, janji Allah itu haqqan. Haqqan hal ataupun halah, ia dalam kebenaran, haqqan pastilah. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Itu syarah tu. Dia syarah sebelum ni. Maksud apa wa'dallah haqqan tu, macam mana nak berlaku? Mungkin ingat dia kata innallah, sesungguhnya Allah lah jua yabda'ul khalqa, dia mula menciptakan makhluk, buat langit dalam 6 hari, kemudian dia buat kamu daripada bayi, daripada air mani, yabda'ul khalqa. Lepas kamu hidup macam ni, thumma yu'iduhu, kemudian Allah matikan kita. Yu'id tu hidup balik tu. Kita ada dua hidup, dua mati. Yabda'ul khalqa tu hidup pertama dunia. Thumma yu'iduhu tu hidup semula selepas kita mati. Dia tak sebut ni. Dan ayat ni dia sebut dua hidup dia. Yabda'ul khalqa hidup, thumma yu'iduhu hidup yang kedua di akhirat. Dan ayat ni dia tak sebut mati. Mati maknanya sebelum lahir, tak sebut. Dia tak sebut mati selepas ni. Kalau kita mati, siapa dia sebut yu'id, dia setelah mati dia hidupkan semula. Yabda'ul khalqa masuk ni. Maksud dia macam mana? Maksud dia kita tengok ayat surah Mukminun boleh. Surah Mukminun berapa? Surah Mukmin sebenarnya. Bukan mukmin, mukminun. Jamak mukminun. Surah Al-Baqarah. Al-Mu'minun. Ada juga. Gambar 202. Hah?
342. Muka surat 342. 342. Tiga empat dua kita ambil tengok ayat 11, ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini adablah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini proses. Ini yabda'ul khalqa ni, yabda'ul khalqa. Summa yabda'ul khalqa. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata. Ini yabda'ul khalqa, hidup daripada tak ada. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallah. Itu ini yabda'ul khalqa. Thumma ayat 15, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ini mati dalam kubur nantilah. Ayat yang ke-16, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Tub'atsun inilah yang dikatakan dalam ayat hari ini. Thumma yu'iduhu ni tub'atsun. Thumma yu'iduhu. Sebab apa yang kita kata yu'iduhu tu dengan makna tub'atsun? Sebab kalimah selepas tu, iaitu liyajziyah. Liyajziyah ni jazak, nak balas mesti lepas dibangkit, kan? Liyajziyah, untuk dia Allah, ya Allah, untuk dia Allah membalas. Dia nak balas siapa? Alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tu orang macam mana? Orang yang Allah tanya tadi dalam ayat sebelum tu, iaitu afala tadhakkarun, kamu faham tak rububiyah uluhiyah tu? Kita jawab bala. Nak bala orang macam tu. Dalam masa yang sama kena ada fa'budu. Fa'budu tu apa makna? Wa amilus salihat. Allah balas ni adil tak? Lami tak adil orang balas. Kata Allah, aku balas, balasanku adalah bil-qisti, dengan penuh keadilan. Okey, kalau orang tu dia dah faham ayat 3, dia dah kata balas, tapi dia tak buat macam mana? Kata Allah, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang mereka itu ingkar terhadap apa yang dia faham, ataupun dia tidak faham dan tidak ingin faham apa yang telah menjadi dasar Allah ni, walau zaliman al-maghdubi alaihim dalam surah Fatihah, dia dah faham tapi dia tak ikut. Walladzina kafaru juga. Yang kedua, orang tu dia tak faham tapi dia tak cari kefahaman. Walau zalim dalam Fatihah, orang tu juga dikatakan walladzina kafaru. Dua-dua. Munafik pun masuk walladzina kafaru. Jadi walladzina kafaru mubtada tu, walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka itu telah menjadi kafir saat dia mati. Kita kena tambah sikit. Orang itu telah menjadi kafir saat dia mati, maka di akhirat nanti mereka mendapat khusus lahum. Apa dia? Syarabun min hamim, minuman daripada air yang sangat panas. Wa adabun, dan untuk mereka, mana lahum syarabun min hamim, satu. Wa adabun, wa lahum adabun alim, dan untuk mereka juga azab yang sangat sakit pedih. Kenapa
Apa punca mereka mendapat minuman yang hamim dan azab yang alim? Puncanya ialah kamu yakfurun bima, dengan sebab-sebab mama sababi itu, dengan sebab-sebab yang mereka menjadi kafir itu. Sebab apa? Sebab ikut ketua kafir, dia tak terti dia ikut orang, maka sebab ikutlah dia dikatakan kufur. Dia reti tapi tak nak ikut ilmu dia, sebab dia sombonglah, dia jadi kafir. Kita kena ingat bila sebut yakfur ni dua. Pertama, kita sombong walaupun kita faham. Yang kedua, kita jahil tapi tak nak berubah, maka kita juga menjadi orang yang sama. Sebab itulah dalam Fatihah kita baca sombong, ghairil maghdubi alaihim, nyawa sombong, waladhdallin wa jahil, tapi tak nak berubah. Jadi kita tak nak dua golongan itu. Sini muslimah yang dirahmati Allah, cukuplah di sini kita berhenti untuk ini, iaitu ayat. InsyaAllah kita nanti mesti untuk ayat yang kelima dengan izin Allah. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Dialah Allah. Jadi kita kena sambung ni ayat huwallazi dengan ayat 3 tu. Inna rabbakumullah alladzi khalaqa. Ayat 5 huwallazi ja'ala. Kena pada kena ambil inna rabbakumullah, dia tukar huwa. Asalnya inna rabbakumullahu alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dia buat inna rabbakumullah, dia sebut huwa. Jadi kita kena fahamlah. InsyaAllah kita akan bincang secara jelas insyaAllah dengan Allah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.